Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Hari ini saya akan membawakan tajuk bab 1 iaitu ubahan. Ya, tajuk tingkatan 5 KSSM. Dalam tajuk ubahan ini kita akan belajar ada 3 perkara iaitu yang pertama ubahan langsung, yang kedua ubahan songsang dan yang ketiga ialah ubahan bergabung. Dan kali ini saya akan bawakan yang pertama iaitu ubahan langsung. Ubahan langsung adalah merujuk kepada dua pemboleh ubah iaitu Y dan juga X. Okey, jadi di sini untuk ubahan langsung apabila nilai Y-nya bertambah, nilai X pun akan bertambah tetapi dengan kadar yang sama. Okey, dengan kadar yang sama. Okey, jadi dekat sini saya ada berikan dua contoh. Okey, ni yang pertama, ni yang kedua. Kalau kita perhatikan dalam kedua-dua contoh ini, nilai Y-nya bertambah, nilai X pun turut bertambah. Yang contoh yang kedua pun sama. Bila Y bertambah, X pun bertambah. Tetapi, kita kena pasti, adakah kedua-duanya ini berubah secara langsung ataupun salah satu sahaja yang berubah secara langsung. Okay, jadi di sini dalam kes ini kita kena pasti dia mesti berubah dengan kadar yang sama. Bagaimana kita nak menentukan dia punya kadar yang sama ini ialah dengan membuatkan iaitu kita kena bahagikan nilai Y dan juga nilai X. Okey, kita kena buat Y per X. Okey, jadi kita bahagikan nilai Y dengan nilai X-nya. 10 bahagi dengan 2 ialah 5. 12 bahagi dengan 3 ialah 4. 16 bahagi 4 ialah 4. Okey, boleh gunakan kalkulator ya. 18 bahagi dengan 6 ialah 3. Dan kita buat pula untuk contoh yang kedua ini, iaitu bila kita bahagikan 5 bahagikan dengan 1, kita dapat 5. 15 bahagi 3, kita dapat 5. 20 bahagi 4 juga dapat 5. 35 bahagi 7 pun kita dapat 5. Jadi dalam kes ini, walaupun tadi kita perhatikan nilai Y-nya bertambah, X pun bertambah untuk kedua-dua contoh, tetapi bila kita bahagikan Y dengan X, yang kita dapati dengan kadar yang sama ini hanya untuk contoh yang kedua sahaja, iaitu sama. Semua nilainya kita dapat 5. Sedangkan contoh yang pertama ini nilainya berbeza-beza. Jadi ini bermaksud dalam kes yang soalan pertama ini, Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey, tetapi bila kita bahagikan Y dengan X, kita dapat nilai yang sama. Bermaksud untuk contoh yang kedua, Y berubah secara langsung dengan X. Jadi untuk contoh yang pertama, saya tuliskan dalam bentuk ayat iaitu Y tidak berubah secara langsung dengan X. Untuk contoh yang kedua, ini bila kita bahagikan Y dengan X dapat semuanya 5. Bermaksud Y berubah secara langsung dengan X. Ini ialah dipanggil dalam bentuk ayat. Bila kita nak tukar dia kepada bentuk simbol, dia ditulis sebagai Y berubah secara langsung, ini ditulis dalam bentuk simbol begini. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Dan dalam bentuk simbol ini, kita boleh tukar dia menjadi persamaan, iaitu Y sama dengan KX. Okey, contohnya yang ini tadi. Okay, untuk contoh yang kedua ini, bila kita bahagikan Y bahagi dengan X, kita dapati nilainya 5. Okey, jadi bila saya tuliskan persamaan, Y sebagai tajuk bermaksud Y sama dengan 5X. Jadi, kalau saya buat perbandingan antara yang ini dengan yang ini, bermaksud nilai K-nya ialah 5. K-nya ialah 5. Okay. Kalau Y berubah secara langsung, kita boleh tuliskan dia dalam bentuk simbol macam ini, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk persamaan. Y sama dengan KX. Dan K ini ialah suatu nilai yang tetap, yang sama. Contohnya macam inilah. Nilainya sama, iaitu K-nya sama dengan 5. Apabila kita cuba untuk melukiskan graf yang menghubungkan Y dengan X, okey, berdasarkan kepada contoh yang kedua ini, saya buatkan di sini grafnya. Okey, bila X-nya 1, Y-nya 5, 1, 5, bila grafnya X-nya 3, Y-nya 15, dan bila X-nya 4, Y-nya 20, X-nya 7, Y-nya 35.
Okey, dan kita dapati dia, saya buatkan garisannya di sini, iaitu okey, saya dapati graf untuk Y yang berubah secara langsung dengan X ialah merupakan suatu garis lurus yang mana dia melalui asalan kosong-kosong. Kalau kita merujuk pada persamaan ini pun, Y sama dengan 5X. Okey, Y sama dengan 5X. Kalau persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C, bermaksud M-nya sama dengan 5. Jadi 5 dekat sini adalah juga merupakan kecerunan garis lurus ini. Okey, M juga adalah merupakan kecerunannya, iaitu 5. Kecerunan. Okey, dan kita dapati garis lurus melalui asalan dengan C-nya adalah kosong. Di sini C-nya tiada. Jadi C-nya adalah kosong. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menuliskan hubungan dalam bentuk simbol dan juga dalam bentuk persamaan. Simbol di sini bermaksud simbol ubahan itu. Simbol yang ini. Jadi contoh yang pertama, Y berubah secara langsung dengan S. Berubah secara langsung. Okey. Jadi bermaksud dekat sini, Y berubah secara langsung dengan S. Kalau dalam bentuk ayatnya panjang, dalam bentuk simbolnya Y berubah secara langsung dengan S. Guna simbol ini saja. Lepas tu kita tukar dia menjadi bentuk persamaan. Tambah, okey, simbol ini tukar kepada sama dengan. Bila tulis bentuk persamaan, tukar sama dengan. Dan jangan lupa untuk tambah K. Okey, tambah K. Iaitu Y sama dengan K, S. Okey, daripada mana datangnya K tu? Tadi saya dah tunjukkan. Iaitu ini. Bila kita bahagikan Y dengan X ni, kita dapat nilai K-nya sama je 5. Jadi Y per X sama dengan 5, Y sama dengan 5X. Jadi K-nya sama dengan 5. Jadi yang ini dia dah tunjukkan apa dia nilai K-nya, iaitu K-nya 5. Tetapi bila kita nak tukar dia daripada bentuk simbol, Y berubah secara langsung dengan X, ini simbol dia. Bila tukar pada sama dengan, tambah saja nilai K. Nanti cara nak cari nilai K, cikgu akan tunjukkan kemudian. Okey. Pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah L berubah secara langsung dengan kuasa 2P. Jadi, Y pula L. L berubah secara langsung, guna simbol ini, dengan kuasa 2P. Jadi, bermaksud P kuasa 2. Okey, kemudian bila kita nak tukar dia menjadi sama dengan dalam bentuk persamaan, L sama dengan, kita tambah K. Macam tadi juga. Tetapi L sama dengan K ni kita tambah. Kemudian letak hujungnya P kuasa 2. Okey, untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ialah J berubah secara langsung dengan punca kuasa 2R. Punca kuasa 2R. Okey, jadi dalam bentuk simbolnya, J berubah secara langsung guna simbol ini dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 ialah bentuknya begini. Okey, punca kuasa 2 R. R letak di dalam. Okey, jadi bermaksud bila kita tukar menjadi sama dengan, nak tukar bentuk persamaan, maka J sama dengan, kita kena tambah apa? K. K, kita kena tambah K. Kemudian sambung lagi dengan punca kuasa R. Itu bezanya bila ada simbol dengan ada sama dengan. Ada simbol ni tak ada K. Bila ada sama dengan ada K. Dan yang akhir sekali ialah contoh yang keempat. H berubah secara langsung dengan kuasa 3M. Okey, H. Letak H. Berubah secara langsung. Simbol berubah secara langsung. Kuasa 3M. Jadi, M kuasa 3. Itu dalam bentuk simbol. Dalam bentuk persamaan, H sama dengan, kita tambah K. K, lepas tu hujungnya M kuasa 3. Macam tu. Okey, nilai K ni, cikgu akan tunjuk bagaimana cara nak dapatkan nilai K. Okey, dalam contoh yang seterusnya. Contoh yang kelima, iaitu diberi jadual yang menunjukkan nilai Q dan juga nilai P. Okey, Q-nya 1, 2, 3 dan P-nya 10, 20, 30. Soalannya, tentukan adakah P berubah secara langsung dengan Q. Okey, bila soalannya macam ini, dia sebut adakah P.
Jadi untuk tentukan dia berubah secara langsung ataupun tidak dengan Q, bila disebut P dulu, bermaksud di sini kita kena buat P bahagi dengan Q. Okay, bila disebut P, bermaksud B yang bahagi dengan Q. Jadi bila kita bahagikan P dengan Q, di sini ialah 10 bahagi 1, nilainya ialah 10. 20 bahagi 2 ialah 10. 30 bahagi 3 ialah 10. Jadi kita dapati bila kita bahagikan P dengan Q, kita dapati nilainya semuanya sama tetap, iaitu 10. Ini menunjukkan P adalah sama dengan 10Q. Dan bila kita boleh tulis macam ni, masuk macam ni, bermaksud begini ya, Y sama dengan KS. Di mana K-nya ialah 10. Jadi P adalah sama dengan 10Q. Bermaksud bila dia suruh tentukan adakah dia berubah secara langsung, jawapannya ialah ya. Ya. Iaitu P berubah secara langsung dengan Q. Ini bentuk simbol menggunakan simbol ubahan, dan ini yang atas ini ialah menggunakan persamaan. Dan kita dah tunjukkan bahawa nilai K-nya di sini ialah 10 dengan membahagikan P dengan Q. Okey. Contoh yang ke-6, diberi J berubah secara langsung dengan R. Okey, bila kita baca ayat ini sahaja, kita boleh terus tulis secara simbolnya. J berubah secara langsung dengan R. Okey. Kemudian daripada bentuk simbol, okey, kita tukar pada sama dengan, kena ada K. Jadi di sini J sama dengan K R. Bila tukar pada simbol pada sama dengan, tambahkan K. Okey, sekarang diberi dan J sama dengan 6 apabila R sama dengan 3. Tujuan dia beri dua maklumat ini ialah untuk kita dapatkan nilai K. J-nya 6, so saya gantikan dalam persamaan. J-nya ialah 6 sama dengan K kita nak cari, R-nya ialah 3. So masukkan 3. Maka K adalah sama dengan 6. 3 ni bawa ke sini, jadi ni darab, pindah sini jadi bahagi. Maka nilai K ialah sama dengan 6 bahagi 3 ialah 2. Jadi bermaksud ungkapkan J dalam sebutan R. Ini dia daripada persamaan yang ini. J sama dengan KR, di mana K-nya ialah 2 yang kita dah dapat tadi ni. Kita masukkan J sama dengan 2R. Jadi kita dah pun menjawab soalannya yang minta kita ungkapkan J dalam sebutan R. Contoh yang ketujuh, diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Dan diberi juga Y-nya 16 apabila X sama dengan 2. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi di sini, langkah yang pertama, kita tulis persamaan ini dalam bentuk simbol. Y berubah secara langsung. Okey, ayat itu ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Bermaksud X kuasa 3. Okey, seterusnya daripada simbol kita tukar menjadi sama dengan, iaitu Y sama dengan, bila kita nak tukar dia menjadi sama dengan, kita kena tambah K. Jangan lupa tambahkan K, X kuasa 3. Ini daripada simbol tukar pada sama dengan. Jadi langkahnya sekarang kita kena tahu apa dia nilai K. Untuk kita membolehkan kita mengungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi kita kena cari nilai K. Untuk cari nilai K, maklumat ini diberi, iaitu Y sama dengan 16 apabila X sama dengan 2. Jadi kita masukkan dalam persamaan kita. Jadi Y-nya ialah 16. Ada K, kita nak cari K. X kuasa 3. Kuasa 3X tadi. Iaitu apabila X-nya sama dengan 2, kita gantikan X-nya 2. Jangan lupa buat kurungan. 2 kuasa 3. Jadi di sini 16 sama dengan K. 2 kuasa 3 sama maksudnya dengan 2 darab 2 darab 2. 3 kali. Jadi nilainya ialah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi nilai di sini ialah 8. Maka nilai K adalah sama dengan 16 bahagi dengan 8. K pindah sini darab, pindah sini jadi bahagi. Maka nilai K adalah sama dengan 16 bagi 8 ialah 2.
soalannya ungkapkan Y dalam sebutan X. Y dalam sebutan X sebenarnya yang ini. Cuma yang ini K-nya tak tahu. Jadi kita tuliskan semula Y sama dengan K-nya, masukkan nilai K iaitu 2, X kuasa 3. Okey, jadi bila kita dah tulis macam itu, bermaksud kita dah pun menjawab soalan iaitu ungkapkan Y dalam sebutan X. Ini dia. Okey, soalan yang terakhir, soalan yang ke-8. Diberi P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okey, ayat yang ini kita tukar dia kepada bentuk simbol. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okey, buat macam tu. Kemudian daripada bentuk itu, kita tukar dia menjadi sama dengan P sama dengan K Q kuasa 2. Ingat ya, daripada simbol jadi sama dengan, kita kena tambah K. Okey, jadi langkah seterusnya kita kena cari apa dia nilai K. Dan dia ada beri maklumat di sini, iaitu P-nya 27 bila Q-nya 3. Nah, ini tujuannya nak cari nilai K. P-nya 27, jadi kita masukkan di sini 27 sama dengan K, kita tak tahu, kita nak cari. Dan Q-nya dia beri 3. Jadi kita masukkan 3 kuasa 2. Jadi bermaksud di sini ialah 27 sama dengan K, 3 kuasa 2 ialah 3 darab 3. Dan nilainya ialah 9. Okey, maka K adalah sama dengan 27 bahagi 9. Dan nilai K ialah, bila 27 bagi 9, tekan kalkulator 9 kali 3. Okey, jadi K-nya ialah 3. Sekarang ni, bila kita dah dapat nilai K, langkah seterusnya kita tulis balik semula persamaan itu. Ini. Persamaan ini kita kena tulis semula dengan memasukkan nilai K 3. Okey, jadi bermaksud persamaannya ialah P sama dengan K-nya dah dapat tadi 3, masukkan 3, Q kuasa 2. Okey, sama dah bentuk ini. Okey, kita dah ungkapkan. Ini bila kita tulis macam ni, maksudnya kita dah ungkapkan P dalam sebutan Q. Ini dia. Tapi soalan di sini kali ini ialah hitungkan nilai Q apabila P-nya 12. Okey, jadi saya buat sebelah sini. Dia suruh cari nilai Q bila P-nya 12. Jadi bila diberi P-nya 12, kita masukkan dalam persamaan 12, P-nya 12 sama dengan 3 Q kuasa 2. Okey, jadi bermaksud Q kuasa 2 adalah sama dengan 12 ni 3 bahagi, darab pindah sini jadi bahagi. 12 bahagi 3. Jadi saya tuliskan semula, ni saya tuliskan di depan ni sebab kita nak cari nilai Q. Q kuasa 2 adalah sama dengan 12 bagi 3 ialah 4. Maka Q adalah sama dengan punca kuasa 4 adalah sama dengan 2. Jadi nilai Q ialah 2. Jadi kita dah pun dapat nilai Q iaitu 2 seperti yang diminta dalam soalan, hitungkan nilai Q. Jadi inilah nilai Q-nya. Okey, jadi saya dah tunjukkan tadi daripada awal bagaimana kita nak menentukan bagaimana kita nak menentukan ubahan langsung dalam bentuk simbol dan juga dalam bentuk persamaan, dan juga grafnya ialah satu garis lurus melalui asalan. Okey, kemudian saya dah tunjukkan juga bagaimana kita nak menukarnya daripada bentuk ayat kepada bentuk simbol dan persamaan. Seterusnya saya dah tunjukkan bagaimana kita nak mencari nilai K. Okey, dah mencari nilai K. Jadi saya harap anda semua dah pun jelas dan faham. Jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan, like dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi.